وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang mulia saudara pengacara majlis, Fadil Ketua Pemuda, Saudara Syahizan Kayat, Timbalan Saudara Ananda Khalil Hadi, Naib Haji Khairuddin, Setiausaha dan seluruh ahli jawatan kuasa Dewan Pemuda PAS, Setiausaha Agung Parti Islam se-Malaysia Datuk Mustafa Ali, Naib Presiden Salahuddin Ayub, Ketua Penerangan Datuk Mahfuz Omar, dan seluruh ahli jawatan kuasa PAS Pusat, wakil-wakil daripada PAS Pusat ke Muktamar Dewan Pemuda, wakil Dewan Himpunan, para perwakilan Muktamar, wakil-wakil daripada parti-parti dalam Pakatan Rakyat, Jabatan Amal, para def-def kehormat dalam dan luar negeri, hadirin hadirat termasuk para wartawan yang dihormati sekalian. Tadi wirid yang dibaca tadi kita selalunya baca dalam maksurat, doa maksurat yang diamalkan oleh ikhwan muslimin. Kita menyebut sedikit hal itu kerana ketika kita sedang bermuktamar ini, pemimpin-pemimpin ikhwan muslimin di Mesir sedang berada dalam penjara, bahkan telah dijatuhkan hukuman mati terhadap bekas Presiden Dr. Muhammad Mursi dan Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Dr. Badi' dan ratusan orang yang lain lagi sedang menunggu hukuman yang dibicarakan melalui Kangaroo Court oleh kerajaan Fatah As-Sisi di Mesir, yang kita lihat hukuman yang tidak setimpal tergesa-gesa dikenakan kepada mereka. Kita mengharapkan, berdoa kepada Allah semoga mereka semua mendapat pahala syahid di sisi Allah. Andainya mereka kesemuanya lebih 500 dalam tahanan sekarang menghadapi tali gantung. Allah. Para hadirin yang dihormati sekalian, Parti Islam se-Malaysia, pemudanya sudah menjangkau umur 61 tahun. Kita terus dengan dasar Islam, dan dasar ini tak akan berubah dalam parti kita, dan matlamatnya perjuangan Parti Islam tidak berubah. Dasar Islam, matlamat sehingga terlaksananya syariat yang diridai oleh Allah, pedoman Al-Quran Sunnah, rojokan kita. Tahun ini dijangka akan berlaku sekali lagi pindaan perlembagaan. Mungkin akan ada muktamar khas. Pindaan perlembagaan selalunya hanya tertumpu kepada urusan pentadbiran, bukan mengubah dasar dan matlamat. Perkembangan PAS yang ahlinya telah melebihi 1 juta orang sekarang ini, maka pentadbirannya perlu diubah sesuai dari masa ke semasa
bersesuaian dengan pertambahan ahli yang begitu ramai berada dalam parti Islam sekarang ini. Kita telah melalui berbagai pengalaman dalam perjuangan ini. Kita memilih jalan demokrasi, pilihan raya, dan pelembagaan. Perjuangan kita ialah perjuangan melalui muwajahah silmiah. Seperti kata Ketua Dewan Pemuda tadi, kita tidak memilih jalan revolusi dan jalan perjuangan, jalan peperangan. Kita memilih muwajahah silmiah, demokrasi, dan pelembagaan. Kita lalui berbagai episod dalam pilihan raya. Menjelang pilihan raya tahun 99, kita dapat lonjakan pengundi-pengundi Melayu yang begitu ketara, sehingga kita berjaya menguasai dua negeri, yaitu kita kekal Kelantan tahun 99 dan tambah Terengganu. Peningkatan undi Melayu sahaja tidak cukup, terutama untuk menguasai negeri-negeri di pantai barat, karena peratusan pengundi bukan Melayu, bukan Islam di pantai barat agak tinggi, melainkan di sebelah utara Semenanjung. Penerokaan dalam bidang politik, kerjasama, tahaluf asiasi, akhirnya mendapat satu natijah yang baik menjelang pilihan 2008, di mana pertama kali PAS mendapat undi sokongan daripada orang-orang bukan Melayu, sehingga kita berjaya menguasai negeri Kedah dan berjaya menguasai Pulau Pinang, Perak, dan Selangor. Pendapatan ataupun kedapatan hasil itu bukan ianya datang dengan tidak sengaja. Ianya melalui proses perubahan, percambahan pikiran, di mana kita daripada konsep negara Islam dengan dasarnya kita tidak pernah berubah, kita pergi kepada negara berkebajikan. Kemudian kita slogankan PAS for all. Ianya menarik perhatian termasuk orang-orang bukan Melayu, bukan Islam. Ada di antara mereka menyertai PAS dan sekarang berada dalam Dewan Himpunan yang keahliannya sekarang menjangkau ribuan, hampir 20.000 di dalam parti Islam sekarang ini. Di luar parti pula, kegerunan kepada parti Islam itu makin hari makin berkurangan, sehinggalah mereka sampai ke peringkat memberi undi kepada calon-calon kita, menyebabkan kita menang dengan gemilang 2008 dan 2013 di Selangor. Calon-calon kita di peringkat parlimen dan Dewan Undangan Negeri menang dengan begitu selesa di atas sokongan orang-orang bukan Melayu ini. Kita cari di mana ada kelemahan, kita mengupas dan kita membuat analisa. Tetapi janganlah sampai tindakan kita seolah-olah menghalau mereka yang bukan Islam, yang bukan Melayu daripada mengundi kita pada pilihan raya akan datang. Menghalau bukan menghalau dari kata yang literal meaning, tetapi perbuatan kita, perkataan kita seolah-olah menghalau mereka daripada menyokong atau mengundi kita.
carilah toleransi yang paling tinggi selagi ianya tidak merosakkan akidah, selagi ianya dibenar oleh Majelis Syura, selagi ianya tidak bertentangan dengan matlamat dan dasar, maka kita hendaklah mencari jalan. Sebab pilihan raya 2013 telah memperlihatkan sokongan umum kepada kita. Lawan kita Barisan Nasional, mereka sebenarnya sedang menggigit jari. Bila mereka melihat selepas 2008, orang Islam di bandar dan di pinggir bandar yang dulunya amat jauh dengan kita, orang di bandar seperti Bangi, Shah Alam, dan di sekitar ini dulunya amat berat untuk memberi sokongan kepada PAS. Sekarang orang-orang di bandar dan pinggir bandar Melayu Islam memberi sokongan kepada kita, ditambah dengan sokongan orang-orang bukan Islam. Kalau program ini berterusan sehingga pilihan raya yang akan datang, Barisan Nasional akan mengucapkan sayonara kepada Putrajaya. Hadirin yang dihormati sekalian, lihat pula keputusan pilihan raya Rompin dan Permatang Pau. SPR tugasnya untuk memudahkan rakyat mengundi, tetapi SPR sengaja menyusahkan rakyat mengundi. 4 hari cuti, 1, 2, 3, 4 Mei. Tetapi dipilih untuk mengundi di Rompin 5 hari bulan, hari bekerja, dan di Permatang Pau 7 hari bulan. Peratus kalau mengundi menurun. Walau bagaimanapun, peratus kekalahan Barisan Nasional meningkat. Sama ada di Rompin atau di Permatang Pau. Oleh itu, kedua-dua pilihan raya itu menjadi indikator bahwa kalau kita terus bersatu membuat pengislahan kepada Pakatan Rakyat, kita akan mengambil alih pentadbiran Malaysia pilihan raya akan datang. Ini bukan angan-angan. Dan ini juga dibaca oleh mereka. Sebab itu dalam mesyuarat MKT UMNO, mereka telah berbincang hal pilihan raya kedua-dua tempat ini, tambahan pula dengan 1MDB GST. Sebab rakyat, kita telah ceritakan soal kehilangan wang Bumi Putra. Bank Bumi Putra telah bertukar menjadi CIMB, Cina, India, Melayu, Bengali. Kita telah menceritakan hilang wang di PKFZ berpuluh bilion. Kita telah menceritakan 10 bilion lebih kurang digunakan untuk bail out per wajah. Rakyat khasnya Bumi Putra tak faham. Duit negara hilang, duitnya tak hilang. Tetapi bila sampai ke peringkat GST, dia faham. Hilang duit tabung haji, lagi faham. Maka kita lihat kegusaran mereka untuk menghadapi rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Oleh itu, dalam kegusaran yang mereka alami, jangan kita juga berada dalam perkara yang sama. Kita harap gusaran antara kita ini hanyalah sementara. Selepas muktamar ini, pengislahan akan berlaku dengan lebih hebat, dan kita yakin penuh bahawa masa depan kita cemerlang, PAS dan Pakatan Rakyat dalam arena politik dan pilihan raya di Malaysia ini. Penting kita terus bersama dalam Pakatan Rakyat. Kita ada pemimpin yang hebat, pernah
dizahirkan di Malaysia ini, sama ada Dr. Burhanuddin Helmi, itu pun untuk menang pilihan raya pada tahun 59, kita bertahaluf dengan parti negara. Ustaz Fadil Muhammad Noor amat terbilang dalam kepimpinannya, kesabarannya, rendah dirinya, perawakan senyumnya, tidak dapat menguasai dan memerintah Kedah. Tetapi bila berlaku kerjasama politik, tahaluf asosiasi dengan parti-parti lain, kita dapat kuasai negeri Kedah pada tahun 2008. Begitulah kehebatan Presiden kita sekarang, Tuan Guru Haji Nurhadi Awang. Allahu Akbar. Kuliahnya begitu hebat, berbatu kereta berderet, tetapi kehebatan PAS bersendiri tidak dapat mengambil alih Terengganu, melainkan ada pakatan politik pada tahun 99 bersama Barisan Alternatif. Inilah sejarah politik kekuatan PAS dan tahalufnya. Ucapan saya ini saya ulang beberapa tempat, tapi ucapan ditumpat disalah arti oleh dua buah akhbar yang utama. Nanti kenal soal kabar ini, insyaAllah. Hadirin pimpinan perwakilan Pemerhati yang budiman lagi beriman. Oleh itu, daripada gagasan itu, kita akan berusaha terus mencari jalan ke arah supaya kita lebih kuat dan diterima oleh rakyat sebagai betul-betul alternatif untuk menggantikan Barisan Nasional. Mendepani orang-orang bukan Islam, sudah tentulah contoh yang terbaik ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, baginda bermula seorang diri dan di rumahnya dua orang yang beriman, iaitulah Sayyidatina Khadijah dan Sayyidina Ali yang masih budak pada waktu itu. Artinya Nabi bermuamalah, bertemu, berbincang hari-hari dengan orang kafir. Keluar rumah, jumpa orang bukan Islam. Membeli belah dengan orang bukan Islam. Berbincang dengan orang bukan Islam. Sebab Nabi bermula dakwah di rumahnya, kemudian di luar rumah dengan orang-orang bukan Islam, mereka bertemu setiap hari. Kita naklah bertanya diri kita, minggu ini ada atau tidak kita bertemu dengan orang bukan Islam untuk bercakap, menceritakan keindahan Islam, menceritakan tentang Islam agama yang menentang segala bentuk penindasan, Islam yang tidak mau para peniaga menipu, Islam yang tidak mengizinkan riba dan penindasan. Ini dibuat sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya muamalah, bertemu, berbincang setiap hari dengan orang-orang bukan Islam. Hadirin yang dihormati sekalian, ya, dalam pertemuan itu ada pihak yang keras, ada pihak yang lembut, ada pihak yang mengancam keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serik dan terus beristiqamah memberi penerangan dan mengajak mereka kepada agama yang membebaskan perhambaan sesama manusia min ibadatil ibad ila ibadatillah. Inilah slogan yang digunakan oleh pejuang-pejuang Islam
Semasa datang ke Madinah, semasa nak membebaskan bumi Mesir, semasa nak membebaskan bumi Parsi, slogan min ibadatil ibad ila ibadatillah. Oleh itu, message of liberation, risalah kemerdekaan dan pembebasan manusia adalah terus kita usahakan. Hadirin yang dihormati sekalian, good governance hendaklah menjadi idaman kita. Sekarang ini masyarakat dunia melihat orang Islam menumpukan hal akidah baik, walaupun mereka berada di mana. Orang Islam itu berada di New York, di Jerman, di Bangkok, di Tokyo, di Seoul, atau di mana-mana. Mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Mereka tetap mengaku Tuhan itu Allah, Muhammad itu Rasulullah, Al-Quran dustur perlembagaan, percaya kepada hari akhirat, syurga dan neraka, qada dan qadar, haji di Baitullah, bukan haji di Bayar Lepas. Artinya, pegangan-pegangan prinsip itu tidak ditinggalkan oleh orang Islam walaupun di mana mereka berada. Akidah diperkukuhkan, baik ini menjadi tajuk utama. Tetapi secara umum orang melihat sekarang, orang Islam ada pegang pada akidah, tetapi akhlak Islam tak ada pada orang Islam. Syekh Qutb dalam tulisan ringkasnya mengatakan, nak lihat akhlak Islam kena pergi ke negara barat. Nak lihat amalan Islam kena pergi ke Jepun. Nak lihat amalan Islam kena pergi di Belanda. Kerana akidah Islam dipegang tetapi amalannya tidak bersama. Kita lihat negara-negara orang Islam, rasuah di antara yang tinggi diamalkan. Kalau SI, Standard International, membuat laporan setiap tahun, kita mencari-cari kedudukan negara orang Islam. Semuanya, average-nya 50 ke bawah. Bahkan yang terkorup adalah negara orang Islam. Bahkan akhbar New York Times terbaru mengatakan Malaysia di antara negara yang terkorup sekarang ini, yang dipetik oleh bekas Perdana Menteri untuk menyerang Perdana Menteri sekarang. Di zamannya korup, sekarang terkorup. Korup jugalah. Bila kita bercakap soal kaya miskin, rich and poor, kita dibekalkan dengan ilmu Al-Quran, pedoman, hadis. Tetapi rich and poor begitu ketara di negara orang Islam. Sebut saja negara manapun, rich and poor yang berada, yang tidak berada begitu ketara. Oppress and oppressor, yang menindas, yang ditindas. Soal kelas ini masih berleluasa di negara orang Islam itu sendiri. Marilah di abad ini dan akan datang kita merebut balik khazanah Islam itu. Kalau dulu Baghdad menjadi tempat pusat ilmu, Baghdad juga pusat tamadun. Andalusia, Cordoba tempat ilmu, melalui Cordoba juga penyebaran tamadun dan akhlak. Kita kena kembalikan. Jikalau umat Islam naklah kembali, nak ingin mengembalikan kuasa mereka menerajui dunia sekarang dan pada masa yang akan datang. Di Malaysia kita sendiri pun, kita bercakap soal kemiskinan, soal penindasan, bagaimana pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah. Orang yatim, orang miskin jangan diherdik dan sebagainya. Tetapi kita lihat, bila berlaku penindasan, orang-orang miskin dihina, rumah-rumah setinggan diroboh, orang pergi mencari aru celben. Kenapa tidak kita? Karena gambaran orang awam di Malaysia memperjuangkan penindasan ini, aru celben dan rakan-rakannya. Kita bercakap soal alam sekitar. Zaharul fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah berlaku kerosakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Jora memperjuangkan environment ini kalau di antara bangsa the green. Kalau di Malaysia wong tak. Kenapa tidak kita? Sedangkan ini saranan agama kita. Artinya bidang-bidang ketamadunan inilah yang kita ketinggalan. Alhamdulillah kita bukan ketinggalan semua. Kita sedang mengambil satu demi satu. Di antaranya unit sukarela. Sekarang alhamdulillah di Malaysia sebut saja unit sukarela, orang akan melihat jabatan amal kita. Allahu Akbar. Ini baru satu kita rebut daripada puluhan yang lain. Supaya Islam dan umatnya memimpin umat dalam segala bidang. Kita bercakap soal penindasan, perogolan dalam lokap, mati dalam lokap. Bila kes seperti ini orang tidak mencari kita, orang cari seorang. Kenapa? Sedangkan hak membela diri, hak pelindungan, hak seseorang yang ditahan, semuanya itu kaya dalam ajaran Islam. Tetapi memperjuangkannya adalah orang-orang lain. Inilah yang coba kita rebut kembali. Jikalau kita mau umat Islam memimpin tamadun semula yang pernah mereka pimpin 1000 tahun, 700, 800 tahun dahulu. Hadirin yang dihormati sekalian, pemuda dan kita semua adalah belajar menghormati ikhtilaf beza pandangan. Seberat manapun kita adalah izinkan beza pandangan. Kecualilah sampai ke peringkat yang seseorang itu boleh dilihat terkeluar terus daripada agama ataupun murtad. Jangan sampai kita peringkat melabelkan satu pihak yang kita tidak bersetuju. Akhirnya label-label itu kalau tidak dikawal akan melahir pahaman takfir. Inilah yang sedang melanda umat Islam khasnya di Timur Tengah. Sekarang di Syria ada 7 kumpulan Islam. Di Irak ada 12, lebih kurang. Di Somalia 7, 8. Di Libya pun begitu juga. Setiap satu kumpulan mengatakan akidah kumpulan yang lain rosak dan terus mengkafirkan kumpulan itu. Akhirnya jadilah pergaduhan antara mazhab, antara puak, antara etnik yang kita tidak tahu kesudahannya bila. Pergolakan yang berlaku di Syria merebak ke Irak, sekarang ke Libya, ke Yaman dan Somalia. Saya mengingatkan pada diri saya dan semua kita yang hadir ini, kalau ada bunga-bunga itu nak masuk dalam jamaah kita atau negara kita, kita berusaha padamkan cepat. Kalau terlibat dalam label-label ini sampai ke peringkat takfir, kita nak keluar daripada komlot ini 20 tahun, 30 tahun belum tentu boleh keluar.
Eropah menghadapinya lebih 200 tahun. Berbunuh sesama sendiri antara mereka. Republic Island baru keluar daripada kemelut ini, Protestan dan Katolik. Dan negara Eropah keluar daripada kemelut ini selepas Perang Dunia Kedua. Dan mereka boleh bersatu dan bincang sehingga mereka mengepalai dunia sekarang ini. Orang Islam terjebak dalam kemelut yang kadang-kalanya dalangnya ialah kota-kota besar, kumpulan-kumpulan jihadis tertentu yang dibekalkan senjata dan peralatan oleh Amerika dan Sekutu Barat supaya kita berada dalam kemelut itu. Berapa triliun dolar digunakan nanti untuk perbaiki semula Iraq, Syria, Yaman, Libya, Somalia, Afghanistan. Semuanya ini kemelut. Di antaranya bermula dengan label kecilan sampailah ke peringkat akhirnya takfir antara satu sama lain. Sekali lagi, umat Islam kita diajar melalui Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Di pentas khutbah, di pentas kuliah kita bercakap. Tetapi orang Islamlah berperang sama sendiri sekarang. 1 jam warta berita 45 menit menceritakan peperangan sesama orang Islam, berbunuh satu sama lain. Alhamdulillah, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di antara pemimpin yang terlibat di peringkat antarabangsa, yang cuba memainkan peranan mencari jalan perdamaian daripada peperangan. Tetapi sampai setakat ini kejayaan belum lagi ada. Tetapi penerokaan seterusnya jangan ditinggalkan. Terus berusaha sehinggalah kita akan mencapai perdamaian. Fa aslihu baina akhwaikum, seperti yang dituntut dalam Al-Quran. Kita adalah banyakkan orang Ban Ki-moon in bracket di dunia Islam ini, bukan membanyakkan orang yang mencipta peperangan. Karena ini akan membawa kemudaratan yang amat sangat kepada umat, kepada Islam, dan kepada seluruh dunia itu sendiri. Kita juga dihujani dengan kehadiran pelarian, homeless, orang yang tak bernegara kononnya, melimpahi di sempadan utara Semenanjung kita. Kubur dijumpai di Perlis. Polis tahu terlalu lambat. Sedangkan bila kita berdemonstrasi, dia boleh pergi tangkap pukul 3 pagi. Seperti yang berlaku kepada saudara Khalid Samad. Polis bertopeng mengepung saya lebih 20 orang. Mereka tahu pergerakan kita, cekap. Kubur dikorek di Perlis, tak tahu. Kalau di negara lain, ketua polis negara ini dipecat dengan segera. Tapi di Malaysia, kalau nak pecat dia kena pecat Perdana Menteri dulu. Dan Malaysia di dalam majalah antarabangsa sekarang dipanggil negara killing field, tempat membunuh orang ataupun menyimpan mayat-mayat, seperti di Kamboja di zaman Pol Pot dan sebagainya. Kenapa tidak ada kecekapan polis Malaysia mengetahui awal hal ini? Dan sekarang ribuan mereka berada di perairan ataupun di Malaysia. Nun negara yang jauh, Turki cuba menawarkan penyelesaian kurang bebanan. Walau bagaimanapun Malaysia yang menjadi pengurusi ASEAN sekarang adalah memainkan peranan menyelesaikan masalah pelarian atau mereka yang dikatakan tidak bernegara
pada Myanmar, Bangladesh dan sebagainya, yang mereka berada di mana-mana di sebelah Indonesia dan di Malaysia. Mereka adalah manusia, mereka adalah human yang perlu kita layan mereka sebagai kemanusiaan, bukan binatang ataupun membiarkan mereka mati di tengah laut. Ahli muktamar yang dihormati sekalian, dengan keadaan yang begitu banyak menimpa negara, penyelewengan dan penyelesaiannya, bagi saya, kita cuba masuk penyelesaian daripada dalam, tidak upaya. Sebab BN UMNO telah dikenakan penyakit barah. Bukan lagi boleh kerat kaki, maka pahanya kuman tak melarat. Kita kerat paha, kumannya masuk ke perut. BN ni tak ada lain, kita hanya kerat leher. Artinya, kena mematikan mereka. Dalam pilihan akan datang, kita ambil alih dan membuat pembaharuan tajdid di Malaysia ini di bawah PAS dan Pakatan Rakyat. Allah. Dengan lafaz demikian rupa, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, saya dan tuan-tuan semua, kita resmikan Muktamar Dewan Pemuda PAS kali yang ke-61. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.